salam sejahtera dan kita jumpa lagi di Garsi TV untuk siaran hari ini 4 hari bulan Mei malam. Jadi kita santai sikit setelah hampir 2 minggu agresif Garasi menumpukan pada fokus perniagaan dan sedikit editorial mengenai COVID-19. Malam ni kita bersama dengan tamu yang telah pun saya naikkan poster tu, Syahril Abdul Kadir. Saya panggil dia atas Facebooker kerana dia ada Facebooknya sendiri yang banyak memaparkan story-story mengenai kewartawanan jenayah mengenai polis. Tapi pada waktu yang sama beliau adalah di Malaysia Gazette. Jadi ramai-ramai juga anda mulai sekarang follow Malaysia Gazette untuk mendapat banyak maklumat kerana Syahril sebahagian daripada editor rekanan di Malaysia Gazette. Saya tak boleh tunggu trafik lama kerana kita akan terus saja pada Q&A. Kerana banyak saudara nak tahu tentang polis, mana saya akan tanyalah, saya akan korek macam tadi Syahril datang pun cokodok yang sejuk pun tiba-tiba berasap tu, banyak sangat cerita dia bagi cokodok yang sejuk tu yang goreng sebelum buka puasa tiba-tiba panas kembali. Kerana banyak benda-benda hangat yang Syahril bawa untuk pengetahuan. Saya tak tahulah macam ni macam mana dia nak edit dan nak tapis. Kita biar Syahril edit dan Syahril tapis sendiri apa yang dia cakap. Syahril, soalan saya yang pertama. Okay. Lepas saja berlaku ni Ril, kisah mengenai pendedahan IGP pada sidang akhbar sebelum bersara. Meletupnya nama Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri Dalam Negeri. Tersebarnya berita mengenai campur tangan polis. Kita teringat baliklah 2006 bila sampai 2010 Tan Sri Musa Hassan berhenti. Inilah juga cerita kita dengar. Betul. Tapi tak sangat. Sebab pada waktu tu orang ramai tak begitu sensitif mengenai apa yang boleh mereka harapkan daripada Polis Raja Malaysia. Tapi sekarang oleh kerana Tan Sri bekas Ketua Polis Tan Sri Hamid Bado telah meletakkan ekspektasi yang sangat tinggi pada polis ni, terutama dalam operasi menentang jenayah dikatakan katil di luar dan di dalam polis. Dengan berlaku semua benda ni, sebagai wartawan kau bergerak keluar, apa perception orang ramai terhadap polis sekarang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih kepada pembaca, pelayar Garasi TV. Baik. Banal, sebelum tu saya nak buka satu cerita terbaru lah. Ni baru ni. Tak ada. Cerita terbaru mengenai pendedahan Tan Sri Abdul Hamid Bado. Bekas lah kita call. Bekas. Timbalan Ketua Penyelenggara. Izinkan saya ada print screen tadi. Biasalah nak mencari ni. Baik, mengenai apa yang berlaku adalah satu benda yang menjadi trending dan sangat mengejutkan. Sangat mengejutkan in the sense of selama ini kita hanya bercakap di kedai-kedai kopi. Kita dengar itu, kita dengar ini, tetapi tidak ada statement rasmi daripada orang yang nombor satu dalam Bukit Aman. Kali terakhir kita dengar macam benar kata ketika Tan Sri Musa Hassan selepas beliau tamat, beliau juga membangkitkan perkara yang serupa, tetapi tidak sedetail apa yang diluahkan ataupun didedahkan oleh Tan Sri Hamid Bado. Dan yang terbaru dalam Malaysia Gazette semalam, Tan Sri Hamid Bado mendedahkan secara terbuka bahawa Datuk Seri Hamzah Zainuddin telah mengarahkan pihak cawangan khas untuk bertindak atas kapasiti dan objektif politiknya sendiri, which is against dalam polis, dan ini sangat dikesali. Dan maknanya ini diceritakan sendiri, diluahkan sendiri oleh Tan Sri. Bagaimana dia buat adalah dikatakan Tan Sri mendakwa bahawa dia mengarahkan supaya budak-budak dia, istilah budak-budak dia, orang-orang dia lah, yang terdiri daripada bekas pegawai kanan dalam cawangan khas untuk buat kerja-kerja itu. Dan dia juga sedang merancang untuk meletakkan... Dia siapa ni? Menteri Dalam Negeri. Ini Hamzah Zainuddin. Dia ganti nama untuk Hamzah Zainuddin. Sebab itu saya untuk lebih precise, saya akan bacalah petikan tersebut. Sekejap benar, saya nak mencari ni satu hal. Dia lebih kurang, maknanya campur tangan secara direct. Ini yang katakan campur tangan secara direct. Di mana dia telah menyusun benda tu. Satu perkara yang saya agak
tertanya-tanya, kenapa setelah perkara ini berlalu lebih daripada 24 jam, lebih daripada 48 jam, lebih daripada 3-4 hari, tidak ada statement yang keluar daripada Menteri Dalam Negeri sendiri. Persoalannya, adakah Datuk Seri Hamzah mengiyakan apa yang dikatakan oleh Tan Sri ataupun menidakkan? Jadi rakyat di luar sana tertanya-tanya sebenarnya. Sebab of course, kita kalau boleh, mahu Datuk Seri Hamzah juga untuk tampil, untuk mempertahankan dirinya. Kerana kita mahu satu diskurs ataupun satu diskusi yang sihat. Ada pihak yang mendakwa, ada pihak yang mempertahankan. Tapi nampaknya sehingga sekarang, sehingga ketika ini, Datuk Seri Hamzah masih lagi tidak mengeluarkan sebarang kenyataan balas. Begitu juga Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin juga belum lagi nampaknya mengulas mengenai perkara ini. Sedangkan ini adalah satu perkara yang sangat besar. Kerana PDRM adalah satu organisasi penguatkuasa undang-undang yang utama di negara ini. Semua 32 juta rakyat Malaysia ternanti-nanti apa perkembangannya. Dan sudah tentu yang paling menunggu perkara ini untuk diperjelaskan adalah pegawai dan anggota di dalam PDRM sendiri. Kita selalu dengar pepatah bahawa ikan yang busuk tu bermula daripada kepala dan dia akan membawa ke ekor. Jadi, kita risau sekiranya perkara ini terus dibiarkan begitu saja tanpa ada sebarang penjelasan dan sebagainya, ia merupakan satu signal kepada pegawai dan anggota bawahan bahawa kartel whatever huru-hara yang berlaku ini adalah benar. Dan ini sudah tentu akan membuatkan mereka yang di bawah, anggota MPV, anggota unit ronda bermotosikal, akan berhadapan dengan satu perasaan yang sukar untuk kita ungkapkan. Kalau kita berada di tempat mereka, ini kawan-kawan ni bertanya ni, apa cerita ni? Betul ke polis begini, betul ke polis begitu? Kalau kita berada di tempat mereka, apa perasaan kita? Jadi sebab itu saya agak terkilan sebenarnya. Kerana selepas beberapa hari perkara ini didedahkan, tampuk kepimpinan pun dah bertukar. Tapi nampaknya tidak ada penjelasan ataupun usaha daripada pihak yang dituduh untuk tampil dan menjelaskan pada kita apa sebenarnya yang berlaku. Ya. Ada yang mengatakan bahawa peluru ataupun meriam yang disimpan oleh Tan Sri lebih banyak. Jadi ramai orang tak berani nak menjawab kerana akhirnya Tan Sri Hamid Badu akan menunjukkan bukti-bukti. Termasuk usaha mendesak pengarah cawangan khas resign dalam tempoh notis sebulan. Kerana tak gembira kerana pengarah cawangan khas yang ada tidak mahu menjadikan cawangan khas sebagai alat untuk dipergunakan di bawah arahan politik. Saya nak tanya lagi satu, Syaril. Di kalangan pegawai-pegawai kanan tinggi polis, pegawai-pegawai kanan tinggi polis yang kita anggap kata satu kumpulan mereka yang mahukan agenda Tan Sri Hamid Badu diteruskan. Tak boleh kita nafikan juga pegawai-pegawai kanan tinggi ni juga ada kumpulan kartel yang sedang ada dalam perkhidmatan. Berarti sekarang ada 24 ni, kita sedang menanti tuan-tuan siapakah yang akan dilantik sebagai timbalan ketua polis. Kalaulah berlaku rombakan di peringkat timbalan ketua polis, sampailah pengarah-pengarah PDRM yang dilantik daripada kumpulan nama-nama yang dicurigai. Ini akan membuktikan pasukan kartel telah menang dalam PDRM. Kita terima pelantikan Tan Sri Akrisani berdasarkan senioriti, tetapi kita sedang melihat apakah tangan-tangan ini juga sedang merancang untuk merombak seluruh kedudukan kanan yang mempunyai kedudukan penting untuk diperkudakan. Ini saya tanya dengan Syarif tadi. Dalam point of view kau sebagai wartawan, 20 lebih dah kau intai polis ni. Apa harapan apabila pengumuman timbalan ketua polis dan terusnya pengarah-pengarah bagi kedudukan yang penting di Bukit Aman dirombak selepas ini? Ya, kita lihat tidak lama sebelum kontrak Tan Sri Hamid berakhir, ada satu eksersis pertukaran pegawai besar-besaran di dalam PDRM. Melibatkan ketua-ketua polis daerah, melibatkan ketua polis negeri dan sebagainya. Betul, eksersis pertukaran ini satu benda yang biasa. Dalam mana-mana pasukan beruniform pun biasa.
Tetapi persoalannya, adakah pertukaran itu disebabkan eksersis yang biasa ataupun disebabkan sesuatu yang luar biasa? Kerana dalam media-media sosial kita boleh baca beramai nama-nama yang terlibat dalam pertukaran ini dikaitkan dengan sindiket-sindiket haram seperti sindiket Edikana, ada yang disebut mempunyai talian dengan Datuk Vicky dan sebagainya, Datuk Niki. Adalah premature untuk kita menjatuhkan hukuman begitu. Faham. Kerana tidak adil juga. Tetapi kita tidak boleh membiarkan rakyat terus tertanya-tanya di bawah ini. Kerana kita tengok ada yang jadi ketua polis tak sampai setahun, baru beberapa bulan. Saya tak nak sebutlah ketua polis daerah atau ketua polis negeri. Banyak ada yang pegawai-pegawai kanan ditukarkan ke so-called cold storage, kan? Yang tidak terlibat dalam operatif. Kita tanya, betulkah dakwaan ini? Tetapi ada yang mengatakan, orang kata apa, kalau tak ada monyet takkan pokok boyang, istilahnya begitu. Dan dalam dunia yang serba terbuka ini, kita melihat ada dakwaan-dakwaan bahawa sipulan-sipulan ini memang terlibat dengan kes ini, kes ini, kes ini, kes ini. Jadi kita tidak boleh nak nafikan ataupun nak tolak ke tepi begitu saja perkara ini. Dan sudah tentu di pihak PDRM mereka tidak perlu explain kepada publik pertukaran ini. Ini adalah rahsia dalaman, kan? Ya, mereka tidak perlu bertanggungjawab untuk explain kenapa dia ini bertukar dan sebagainya. Tetapi keresahan rakyat itu is real. Sebab dengan pendedahan seperti yang dibuat oleh Ketua Polis Johor, memang terdapat pegawai dalaman daripada peringkat superintendent, ASP, inspektor yang terlibat mempunyai kaitan dan membocorkan rahsia-rahsia pasukan. Maknanya keresahan rakyat itu is real dan memang betul. Ini terbukti apabila tak silap saya 32 orang sudah dikenal pasti oleh Datuk Ayub yang terlibat dalam sindiket ini. Ini sekarang ni mata tertumpu pula. Okey, Ketua Polis Negara dah dilantik. Siapa pula timbalan Ketua Polis Negara? Adakah nama yang disebut yang bakal dilantik itu juga terlihat dalam aduan dan dakwaan-dakwaan tersebut? Jadi semua mata dah mula fokus. Dan sekarang ni kita risau. Sekiranya tidak ada penjelasan yang konkret daripada pihak Menteri Dalam Negeri, daripada pihak Ketua Polis Negara sendiri, kita bimbang prasangka ini rupanya satu benda yang betul. Dan seperti orang kata, okey, sekarang ni kita nak tengok selepas ni Datuk Ayub pergi mana? Ramai yang minat Datuk Ayub ni. Adakah Datuk Ayub akan pergi ke sini? Akan pergi ke sini? Ini semua pertanyaan-pertanyaan di kedai kopi dan benda tu relevan. Kerana setelah apa yang didedahkan oleh Tan Sri Hamid Badu, maknanya rakyat tahu something wrong dalam PDRM dan benda ini perlu diselesaikan, tak boleh tidak, oleh Ketua Polis Negara sekarang, iaitu Datuk Seri Hakim. Ya. Pada penonton semua, juga kepada Bukit Aman yang pantau. Ini nampak 1,200 orang, begitu tinggi concern orang untuk tahu tentang isu polis. Untuk pengetahuan anda bahawa bagi kami para wartawan, kami memiliki senarai-senarai nama yang kami tahu mempunyai rekod. Mereka adalah pegawai kanan yang mempunyai rekod hubungan dengan Datuk Edikana dan juga dengan Datuk Niki Liew. Apa yang kami bimbang adalah sekiranya pasukan ini kemudiannya berada dalam jawatan-jawatan kanan. Itu yang paling kami takut, tuan-tuan. Kerana kita tahu apa yang sedang dibuat. Syarif, saya nak tanya. 34 Abdul dalam kes Datuk Niki Liew. 34 Abdul lah kita pergi kat sini. 34 Abdul, sebahagian besar Abdul saya rasa adalah Abdul daripada PDRM. Abdul daripada SPRM sikit. 10 telah ditangkap, dah 2 daripada SPRM. 12 Abdul telah ditangkap. Ada baki 22 Abdul lagi. Dengan perubahan ni, apa pandangan rakyat sekiranya 12 Abdul yang ditangkap dibebaskan dan 24 Abdul berbaki tidak ditangkap? Ini dalam kes ni. Aku nak tunggu kes ni. Ini dalam kes Datuk Niki. Ini yang menjadi persoalan apabila mahkamah memutuskan untuk membebaskan Edikana atas permohonan habeas corpus itu. Mahkamah telah membebaskan Edikana. Rakyat dah mula
curiga ataupun dah mula rasa resah. Adakah nanti geng-geng Datuk Niki ni juga akan dibebaskan? Sebab itu Datuk Ayub sebagai Ketua Polis Johor daripada awal menegaskan bahawa tidak timbul soal lewat dalam siasatan dan sebagainya. Ini kerana tidak guna untuk kita cepat dalam menyiasat, untuk mendakwa, untuk menangkap, tetapi akhirnya dibebaskan begitu saja. Seperti mana yang berlaku dalam kes Datuk Edi Kana. Datuk Edi Kana. Sosma tak workable. Bukan Poka. Tidak Poka. membebaskan. Jadi sekarang ni mata tertumpu. Okey, sekarang ni Edi Kana dah dibebaskan. Adakah Datuk Niki dan juak-juaknya ini pun akan dibebaskan? Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu bahawa siasatan perlu dibuat dengan begitu rapi supaya tidak ada loophole atau ruang-ruang yang membolehkan mereka ini dibebaskan. Saya ada berjumpa dengan Datuk Ayub sendiri, bertanyakan kemungkinan perkara itu. Jadi beliau menegaskan bahawa insya-Allah siasatan terhadap kes Datuk Niki ini akan sangat terperinci dan mereka sedang berusaha agar ruang-ruang kosong, lompong dalam siasatan itu tidak terjadi dalam kes Datuk Niki ini. Apa yang saya boleh katakan bahawa mereka sedang bekerja sangat kuat. Sebab itulah Datuk Ayub at one time agak marah apabila ada usaha pihak tertentu yang membocorkan nama pegawai-pegawai polis yang terlibat. Ini kerana apabila nama-nama itu bocor, ia akan mengganggu siasatan. Sebab itu, kalaupun kita tahu, adalah lebih baik kita biarkan pasukan ini untuk menjalankan siasatan. Kerana sebarang ketirisan maklumat walaupun sedikit boleh mengancam kertas siasatan itu sendiri, Manan. Ya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, 1.4 ribu orang yang menonton ni, saya akan pergi pada soalan yang lebih serius kepada Syaril. Kenapa yang berhormat Perdana Menteri memilih untuk berdiam diri, sedangkan dalam kenyataan akhir bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Hamid Badaw mengatakan bahawa ketika Ketua Siasatan Jenayah diarahkan resign, notis sebulan kerana dia tak boleh diperkudakan untuk tujuan politik, maka Tan Sri Hamid Badaw pergi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Cawangan khas maksudnya? Ya, cawangan khas. Dia jumpa dengan Yang Amat Berhormat Menteri, mengatakan minta campur tangan supaya tidak ada orang politik yang nak menentukan siapa. Pasal orang ni dipanggil dan dipaksa untuk meletakkan jawatan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berada dalam senario ni, tuan-tuan. Tan Sri Muhyiddin Yassin tahu apa yang berlaku kerana Tan Sri Hamid Badaw selama bertugas bergantung kepada Perdana Menteri dengan mengabaikan Menteri Dalam Negeri kerana Tan Sri Hamid Badaw mahu menjalankan tugasnya mengikut cara yang betul. Real. Bila benda ni terbongkar, Real, kalau tanya saya hilang keyakinan. Berarti saya hilang keyakinan ke atas polis untuk masa ini. Selagi saya tak tengok rombakan yang kemudiannya mengembalikan keyakinan saya. Saya hilang keyakinan dengan menganggap bahawa walaupun Tan Sri Hamid Badaw cuma mempertahankan pihak polis, ditamatkan kontrak akan oleh kerana Tan Sri Hamid Badaw telah bersara. Berarti apa saja boleh berlaku dalam pasukan polis kan? Berarti kalaulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak boleh memberi jaminan, tak boleh bagi jaminan bahawa satu pelantikan yang boleh meneruskan legasi polis bersih dilaksanakan, berarti kita orang awam akan mengatakan naik ni semua polis jahat. Ini mesti, tuan-tuan. Ini mesti. Terutama pengarah-pengarah di Bukit Aman bukan jawatan yang tak penting tu. Ini pengarah-pengarah kita sedang melihat semua jawatannya siasatan jenayah, cawangan khas dan segalanya. Jadi apa macam mana kau rasa dengan keadaan orang awam? Aku biasa, seorang. Tapi orang awam, kau sebagai wartawan. Apa yang orang awam nantikan daripada Perdana Menteri sendiri? Apabila berlakunya serah menyerah tugas Ketua Polis Negara 2-3 hari lalu, Ketua Polis Negara Datuk Seri Akil Sani berjanji akan mengumumkan apakah hala tuju pasukan yang dipimpinnya dalam masa terdekat. Ini adalah cabaran besar kepada Datuk Seri Akil Sani. Imej polis, mahu tak mahu, sudah terjejas disebabkan apa yang berlaku. So sekarang ini kita sedang menunggu. Saya pun tidak boleh
kita pun tak boleh nak foresee apa yang akan dibuat oleh Datuk Seri Kesani. Mungkin beliau sudah ada satu rangka atau plan untuk bagi mengelakkan perkara-perkara sebegini terus berlangsung ataupun terjadi. Jadi ini yang kita sedang tunggu. Dalam bab Perdana Menteri ini, kita pun tidak tahulah. Kerana mungkin Datuk Tan Sri Muhyiddin pun ada strateginya sendiri. Ataupun orang kata pada masa yang sama, dia lah nak jaga polis, nak jaga menteri dia juga. Apa semua. So, ibarat orang kata apa, ditelan mati mak di luar mati bapa, ataupun nak buat satu benda tu ibarat mencari rambut dalam tepung, rambut tak putus, tepung tak berselirak. Mungkin adalah benda-benda yang sedang dirancang, tetapi itu saja tidak cukup. Satu statement yang keras diperlukan daripada Perdana Menteri, kerana apa yang berlaku ini memang menggusarkan. Kita tak boleh elak benda ini, memang menggusarkan. Sebab itu saya tengok parti-parti politik pun dah cuba, ada yang cuba serta minta siasatan diraja lah, minta itulah, minta inilah. Saya takut ada juga parti yang mengambil peluang daripada perkara keburukan yang berlaku ini. Sebab itu kita tidak mahu bahawa benda ini semakin buruk dan semakin buruk. Kita tidak mahu ada pihak pula yang mengambil peluang untuk menangguk di air yang keruh. Disebabkan itulah saya, dan juga bukan saya saja, saya rasa semua rakyat berharap bahawa satu statement yang kuat dan keras datang daripada Perdana Menteri. Dan kita juga pada masa yang sama berharap Menteri Dalam Negeri juga untuk tampil. Untuk tampil, kerana kalau kita berdiam, maknanya benda itu betul. Betul. Ataupun sekiranya perkara itu betul, apakah rangka, taktik yang diperlukan, perancangan seterusnya untuk memastikan bahawa PDRM itu bergerak dalam landasannya betul. Yang saya paling risau sekarang ni adalah pegawai dan anggota di bawah. Kerana mereka ni yang nak menjalankan kerja. Kalau di peringkat pimpinan gagal menunjukkan satu contoh yang baik, ia sudah tentu akan mendatangkan kesan pada mereka yang nak buat kerja di bawah ni. Mereka ni nak jumpa dengan rakyat, mereka ni nak jumpa dengan masyarakat. Mau tak mahu, mereka kena menjawab juga satu dua persoalan yang ditimbulkan. Bagaimana kalau mereka nak buat kerja sekiranya apa yang mereka buat itu tak sama seperti mana yang dipraktikkan oleh pegawai-pegawai atasan dia orang. Faham. Jadi itu yang saya katakan tadi, tanggungjawab sekarang ni terletak betul-betul kepada Ketua Polis Negara yang baru. Kita sedang menanti, wartawan sedang menanti bilakah sidang akhbar yang akan dibuat untuk menerangkan apakah yang dia nak bawa ni, ke mana dia nak bawa PDRM ni. Kerana apa yang berlaku ini sudah menggusarkan. Ya, betul. Imej pasukan polis tercalar teruk sebab pendedah. Saya percaya macam ni. Tan Sri Amir Badur akan terus menembak dari hari ke hari, kerana Tan Sri Amir Badur adalah the great fighter. Saya tak fikir dia akan berhenti. Sebab dia kata dia tak akan berdiam diri dan dia akan meneruskan apa sumbangan yang dia boleh. Sumbangan yang dia boleh adalah mendedahkan sebanyak boleh lah apa yang sedang berlaku. Dan saya percaya dalam permainan catur ni, Menteri Dalam Negeri tak akan menjawab. Kerana dia menjawab berarti kalau dia keluarkan pistol, Amir Badur akan keluarkan senapang. Dia keluarkan senapang, Amir Badur akan keluarkan meriam. Dia keluarkan meriam, Amir Badur keluarkan kereta kebal. Berarti dalam apa juga keadaan orang yang sedang memegang peluru kebenaran ni, sentiasa ditakut oleh orang yang ada banyak peluru ketakutan. Saya percaya macam tu je. Tapi saya nak bagi gambaran kepada Syaril Kadir. Apa langkah terbaik yang boleh dibuat dalam waktu yang tercepat untuk meningkatkan keyakinan awam bahawa pasukan polis jahat ni akan dihapuskan. Sebab bila Tan Sri Amir Badur jelaskan, ada campur tangan daripada politik. Bila campur tangan pada politik, kita bimbang orang politik mengambil pegawai-pegawai kanan yang kotor rekodnya untuk diletakkan di tempat yang penting supaya ada terhutang budi. Dan orang-orang yang kotor rekodnya pula, selain daripada menjadi pak sanggup pada orang politik, dia akan kembali kepada network kartel dia. Apa pandangan Syaril? Satu perkara yang kita nak perhatikan di sini, tahun ini menjelang bulan 5, bulan 6, bulan 7, ramai jawatan-jawatan penting di Bukit Aman akan kosong apabila penyandang kursi tersebut akan mula berpencen. Inilah baru ni. Inilah cabarannya. Pengarah CID pun akan pencen. Pengarah cawangan khas pun akan pencen dan sebagainya. Kebetulan mereka ni sama lebih kurang squad mate je kan.
Jadi sekarang ni kita nak tengok siapa yang akan mengisi jawatan-jawatan ini. Jangan ingat rakyat tak tahu siapa ini. Betul. Ini satu. Polis jahat juga berada dalam senarai kami, tuan-tuan. Senarai polis jahat juga berada dalam pengetahuan kami. Cuma kita ni tak tahu sejauh mana kebenaran. Tetapi nama-nama itu kita tahu. Cuma kita tak tahulah sejauh mana dakwaan itu betul atau salah apa semua. Betul. Jadi sebab itulah kita semua sedang menunggu siapakah yang akan mengisi jawatan-jawatan penting ini. Contoh jawatan, bukan contoh lah, maknanya semua jawatan dalam PDRM tu penting. Tetapi kita especially kita nak tengok yang mana terlibat dalam operatif ni. Bahagian narkotik, bahagian siasatan jenayah. Itu semua, itu jawatan-jawatan yang kita nak tengok siapa yang bakal mengisi. Adakah yang mengisi itu pernah disiasat oleh SPRM? Adakah yang diisi itu pernah dikaitkan dengan kartel ini? Itu yang kita nak tahu. Jadi kita wait and see lah. Kita akan stream lagi setelah diumumkan. Kalaulah senarai polis baik dipilih untuk berada dalam jawatan-jawatan penting, syukur Alhamdulillah. Tapi kalau senarai polis jahat berada dalam senarai yang ni, na'udzubillah min zalik lah, kita minta tak berlaku pada negara kita ketika kita memerlukan polis yang bersih di tengah-tengah kegawatan politik. Orang politik sekarang ni, tuan-tuan, dia jumpa kambing pun dia anggap kuda, dia akan tonggang juga dalam keadaan terdesak. Berarti polis adalah senjata yang penting kalau mereka boleh pergunakan. Ni ada soalan daripada beberapa tamu yang saya tak akan, daripada penonton saya tak akan jawab yang tak relevan ni. Dan juga kenapa menteri tak hadir tu, saya rasa perception mungkin boleh cara jawab lah. Tapi kita boleh baca, cuma saudara jahat saja bertanya nak dapatkan juga batu api ni kan. Menteri bagi alasan tak hadir di hari penyerahan tugas antara Tan Sri Hamid Badaw ke Datuk Seri Akhirisani kerana dia sibuk mesyuarat MKN. Itu boleh eja, jangan. Kadang-kadang bagi jawapan bodoh ni pun, tuan-tuan, rakyat tak nak bodoh. Kita media, tuan-tuan, boleh eja. Ini adalah majlis yang penting untuk negara. Jadi boleh eja. Sehari je, tuan-tuan. Kita bukan ada 2 jam. Sehari kita ada 24 jam. Menteri mungkin lupa tengok jam tu, berapa pergerakan jam tu. Kalau dia mesyuarat MKN pun bukan 9 jam waktu pejabat. Dia boleh eja. Penyerahan tugas boleh dibuat seawal 8 pagi dan selewat 6 petang. Kalau nak buat malam takut orang marah, takut tak pergi tarawih. Tapi 8 pagi 6 petang boleh buat. Cara yang memerlukan formaliti 15 minit. Ril, kenapa menterinya tak nak hadir? Wah, itu satu soalan yang susah nak jawab tu. Tapi kalau kita tengok masa penyerahan tugas itu, actually yang hadir hanya media rasmi saja yang dijemput. Media rasmi ialah ATM sebenarnya. Kalau kita tengok backdrop tu, gambar menteri dah besar dah tu. Menteri dalam negeri dah besar dah tu. Kan? Jadi selalu agak janggal dan pelik juga. Kerana ini ketua polis negara punya majlis ni kan. Kata kita pun, wartawan pun memang menunggu. Sekurang-kurangnya wartawan bolehlah menanyakan beberapa soalan. Tapi nampaknya hari itu beliau tidak hadir, diwakilkan oleh timbalan. Ada 2 orang timbalan dia pun datang. So bila satu backdrop dah naik dengan gambar sebesar-besar alam, tiba-tiba tetamu tu tidak hadir, tu agak kita kecewa lah sedikit kan. Mungkin sepatutnya menteri menjadi lebih profesional, sama ada kalau dia datang pun saya rasa tak ada masalah. Saya pun tak rasa Tan Sri Hamid Badaw akan memasang muka. We are very professional sebab itu majlis official kan. Satu perkara yang benar, cuma saya minta kita semua merenung sejenak. Apabila bercakap tentang Tan Sri Hamid Badaw ni, ramai yang mengaitkan dia naik pun dulu disebabkan politik, Wan Tun Mahathir. Wan Tun Mahathir, Jolo pun tak dapat bawa balik, sembang kencang lah istilahnya apa semua. Baik, satu perkara. Ada yang kata bahawa tak valid lah, dia dah pencen, dilantik balik, tak patut apa semua. Persoalannya sekarang, masa beliau dilantik jadi ketua polis negara, benda tu valid atau tidak? Valid. Tidak ada satu pun usaha ataupun untuk mencabar keputusan kerajaan untuk melantik beliau sebagai ketua polis negara. Maknanya dia mengikut undang-undang. Kalaupun dia naik atas favor Perdana Menteri, sampai bila kita nak berpegang pada naratif itu? Kerana kita perlu melihat dalam picture yang lebih besar. Iaitu bagaimana untuk mengangkat pasukan yang bermaruah ini. Kalau kita bercakap pasal Hamid Badaw, kita duk ulang balik tentang dia naik dulu pun macam mana apa semua, benda tidak ada kesalahan.
saya rasa siapa-siapa yang naik pun mesti ada pro and kontra dia. Ya, betul. Tidak ada, kita pun manusia bukan sempurna. Betul. Siapa yang jadi ketua polis negara pun pasti akan ada tanggapan ataupun sentimen. Tetapi kita tidak boleh terus bermain dengan sentimen itu kerana ada tugas yang lebih besar yang perlu dia buat. Begitu juga apabila Tan Sri Hamid Badu naik dulu. Kan tugas kita melihat bahawa apa yang beliau lakukan itu cukup terbaik. Cuba sedaya upaya untuk memperbaiki pasukan, menukarkan pegawai-pegawai yang bermasalah, menyiasat mereka yang bermasalah dan sebagainya. Jadi janganlah hanya kerana pelantikan dia itu apa semua kita menutup semua fakta real yang lebih penting. Real yang lebih penting itu. Ya, betul. Kan? Lainlah Tan Sri Hamid sendiri ada masalah dengan SPRM, pecah amanah, dilantik jadi ketua negara. Ya, itu memang lainlah. Kan? Jadi saya kadang-kadang tertanya apa yang kita mahu sebenarnya. Siapa naik pun pasti ada pro and kontra dia. Tapi persoalannya sampai bila kita nak bermain dengan naratif itu. Faham. Sebab sebagai ketua polis negara, beliau memerlukan diperlukan untuk membuat sesuatu yang terbaik untuk mengangkat maruah pasukan Sangsaka Biru ini. Betul. Datuk Seri Akil Sani pun ada orang, saya pun dah terbaca komen, dia engineer tak tahu apa. Sampai ke peringkat itu. Memanglah beliau berkelulusan kejuruteraan, background engineering. Tapi dia dah berpuluh tahun, lebih daripada 30 tahun. Dalam perkhidmatan sudah tentu ada banyak benda baik atau jasa yang buat hingga menyebabkan namanya diangkat. Itu yang saya harap bahawa kita kalau nak menilai itu, kita kena menilai dari skop yang lebih besar. Dalam hal ini, Datuk Seri Akil Sani mempunyai pengalaman yang sangat besar. Dia pernah jadi ketua polis, pengarah here and there apa semua, dan dengan background akademiknya yang tinggi, kita berharap bahawa bila beliau dilantik sebagai ketua polis negara itu, beliau memenuhi kriteria yang diperlukan untuk menjadi seorang ketua yang baik. Faham. Jadi walau cuma kita berharap agar yelah, kalau ikut kontrak tu dalam 10 bulan je, tak lama sebab dia pun nak pencen dah. Ya, betul. Tapi selalunya ketua polis negara dia akan sambung kontrak je. Kontrak. Kita berharap dalam tempoh yang tak banyak itu dia dapat melakukan sesuatu yang sama ada at par ataupun lebih baik daripada ketua-ketua polis negara sebelum ini. Itu harapan kita. Saya cuba beri bandingan Apple ke Apple ya pada anda untuk lihat. Nicky Liew, seorang scammer dengan operator yang kita anggap pada skala ratusan juta. Gagal ditangkap dalam operasi Pelican 3.0 kerana ada pegawai kanan polis yang membocorkan rahsia bagi membolehkan Datuk Nicky Liew lari lebih awal. Ini adalah seorang, bagi kita tunjuk, kita nak faham Apple ke Apple. Seorang yang mempunyai keupayaan mengendalikan jenayah ratusan juta ringgit, boleh memboloskan diri, boleh membeli segala macam undang-undang dan akhirnya hilang dalam satu operasi yang sangat besar yang diketuai oleh Datuk Ayub Khan Miadin Piche. Saudara bayangkanlah Jolo yang ada berbilion ni. Jolo yang ada berbilion. Lagilah susah nak ditangkap, tuan-tuan. Sebab tu kita kata bahawa sekarang ni wang juga adalah sesuatu yang sangat kita takut. Sekiranya pasukan PDRM atau mana-mana pasukan berkuasa ataupun ahli politik sendiri yang kemudiannya dibeli oleh wang dan wang dibeli yang dibayar kepada ahli politik, politik pula pergunakan wangnya untuk mempergunakan pula agensi kerajaan. Ini yang paling kita takut dia. Kerana penjenayah sekarang bergerak dengan dua wajah. Iaitu wajah yang mereka pastikan mereka punya komitmen yang bagus dengan ahli politik. Yang kedua wajah adalah mereka kelihatan bersih di mata polis. Okey, sekarang saya nak tanya Syahri satu soalan yang orang ditanya. Dia tanya kes Datuk Nicky. Nicky Liew. Sekarang tak Datuk lah, tuan-tuan, kita panggil Nicky adalah bro Nicky ni. Oh ya, dah tarik balik. Dah batuk, dah tarik balik dalam kes Nicky Liew. Okey. Bagaimana kegagalan ni boleh berlaku? Kau general tak ada. Kenapa? Kegagalan untuk Pelican 3.0. Dah diatur dengan baik, orangnya telah dicari bukti, hampir ada rantaian saudara mara dan juga kroni di killing ni telah pun dipegang. Macam mana dia boleh terlepas dia? Dia seperti yang kita tahu sebenarnya Ops Pelican 3.0 ni sebenarnya bagi saya lah secara peribadi dia tidak gagal. Cuma the only one yang kita belum dapat adalah Nicky itu sendiri. Dan kita pun tahu it's open secret bahawa kegagalan untuk mendapatkan Nicky ni disebabkan oleh orang dalam sendiri. Sebab itu yang kata ramai pegawai-pegawai terlibat tu, ada yang superintendent lah apa semua. Itulah yang menyumbang kepada pembolosan Nicky ini. Tapi saya confident Amanal, Nicky ni masih berada di
di dalam negara. Ya. Oh, tak bolos sampai ke Thailand Saya ataupun tak ke rasa China. begitu. Saya rasa dia masih lah. Cuma sekarang ni mungkin dia dalam tempoh tunggu dan lihat. Mana tahu bila dia tengok ID Kanal lepas, mungkin lepas ni dia akan muncul. Mungkin dia ingat dia pun akan lepas. Kan saya percaya bahawa saya pun ada sedikit juga maklumat-maklumat yang kita cuba korek kan. Kita yakin bahawa dia masih berada di dalam negara. Cuma orang kata wait and see saja. Mungkin dia akan muncul, kita pun tak tahu. Tapi kalau tanya saya sama ada Ops Pelikan itu gagal, saya tak rasa gagal sepenuhnya. Faham. Ya, the only thing adalah tak dapat lagi beki. Kalau kita nak anggap itu gagal, yes, it's gagal lah. Tapi yang pasti segala maklumat, segala ramai yang ditangkap apa semua membuktikan bahawa siasatan sebenarnya on track. Itulah masalahnya kalau orang kata ada gunting dalam lipatan, enau dalam belukar. Ni benda-benda macam inilah. Polis Johor telah menyusun cantik pergerakan siasatan pegawai penyiasat yang terbaik, anggota polis yang terbaik, kerjasama yang terbaik, tapi disebabkan perbuatan 1-2 orang ini akhirnya menyebabkan suspek utama bebas. Itu. Yang soalan nombor 1 ni saya tak ambil LTTE. Yang kedua saya sendiri dah jawab dah kenapa Datuk Hamid Bador announce isu ni ketika dia berhenti. Bukan dia berhenti, di hujung dia masih berkhidmat sebagai ketua polis, dia umumkan. Okey, apa ni, ini pun saya tak fikir kata dakwaan terbaru ke atas Datuk Ayub Khan bertujuan melemahkan semangat beliau dan balas dendam dari Niki. Saya tak faham apa yang dikata dakwaan ni tak bersangkut dengan Niki ni. Yang mana peguam yang nak menyaman Datuk Ayub ni. Saya tak jawab tiga-tiga soalan yang saya mengenai peguam yang nak menyaman Datuk Ayub tu, bagi saya medan sebenar adalah di mahkamah. Maknanya kalau beliau tidak bersetuju dengan Datuk Ayub, sepatutnya benda itu dibawa terus ke mahkamah. Itu adalah medannya. Dia pun katanya dah serah dah notis untuk saman. So sebagai saya tidak akan terbaik berjuang bertetang mata lah dengan Datuk Ayub di mahkamah. Adalah tidak fair untuk mengatakan Datuk Ayub begini, Datuk Ayub begini, Datuk Ayub begini, memandangkan dia sendiri mengambil keputusan untuk saman. So let's fight di mahkamah. Keluarkan segalanya ketika berada di mahkamah. Itu adalah medan yang sebenar. Datuk Ayub juga akan mengeluarkan segalanya di mahkamah. Yes. Itu yang cara yang paling betul lah bila berlaku pertempuran sebab ini dah kira sama menyaman ni. Sama menyaman. Jadi, kalau begitu jumpa di mahkamah. Okey, see in court. Masa itu dia boleh bentangkan apa saja. Dan Ayub pun boleh bentangkan apa saja. Okay. Saya tanya lagi satu di kes-kes yang kecil, kita rehat, kita turunkan suhu sekejap lah mengenai kes di Kelantan ni. Saman polis kepada 3. Satu adalah pada peniaga burger. Saman polis kepada penjual colek dan juga peniaga kedai runcit. Macam mana kau tengok kemarahan orang awam mendadak pada suhu yang sangat luar biasa. Kerana saman tu dianggap. Lepas tu kemudian lepas saja 3 saman tu betul turut di Kelantan. Dibandingkan pula dengan saman pengusaha kelab malam yang hanya RM25,000. Sekarang mungkin Syarif ada cara untuk modelkan kepada kita semua memahami keadaan ni. Dia begini, macam kes di Abang Burger tu kita pun tahu bahawa itu bukanlah kesalahan pertama. Kan kesalahan berulang kan. Dan dia juga ada beza kalau sebab sekarang ni kuasa tu diberikan kepada polis. Tapi kuasa untuk mengurangkan itu diberikan kepada pihak lain. Jadi sebab tu Ketua Polis Kelantan menegaskan bahawa apabila pihaknya mengeluarkan saman, masih ada ruang untuk mengurangkan saman itu. Dan saman itu dikeluarkan atas kepercayaan bahawa memang orang begitu memang patut dikenakan tindakan sebegitu. Memang kita sebagai rakyat kalau boleh kita nak pihak berkuasa supaya lebih berperi kemanusiaan. Kerana hukuman dia ni hukuman berat, melibatkan amount wang yang besar kan. Tapi saya pun faham bahawa pihak berkuasa pun ada stand dia sendiri. Saya tak rasa pihak berkuasa suka-suka hati. Sudah tentu tindakan yang dibuat itu ada dia punya stand dia, ada dia punya alasan dia tersendiri. Sebab itu apabila mula-mula viral orang marah yang polis sama Abang Burger 50,000, orang tak tahu sebenarnya itu bukanlah kesalahan pertama. Jadi akhirnya bila terpecah sendiri rupanya itu adalah kesalahan berulang dan baru
netizen mula serang balik abang burger tu apa semua kan. Jadi saya percaya bahawa tidak ada penguatkuasa yang cuba ataupun dalam hal ini polis saja suka nak mengenakan hukuman tersebut. Pasti ada ground dia. Pasti ada asas dia. Cuma pada masa yang sama kita berharap kepada pihak polis supaya lebih melihat dari sudut kemanusiaan dan sebagainya dalam mengeluarkan saman. Kalau rasa boleh dinasihati, just go for it. Kan? Tapi pada masa sama kita kena ingat bahawa COVID ni bukan satu benda yang boleh bermain-main. Kalau kita suka-suka saja melanggar peraturan macam ni, polis suka-suka saja tak payah saman, tutup sebelah mata, ia akan menimbulkan masalah juga. Terutama di Kelantan, tuan-tuan. Kita tengok balik analisis, ada Kelantan adalah negeri yang mempunyai kes yang sangat serius, 300-400 hari. Dan sebenarnya kalau tuan-tuan untuk makluman tuan-tuan, kerajaan negeri Kelantan telah memohon kepada Kerajaan Persekutuan Majlis Keselamatan Negara untuk melancarkan PKP lockdown fully di Kelantan. Tapi tidak diluluskan kerana bimbang ianya memberi kesan ekonomi pada rakyat Kelantan. Ini berita yang boleh kami sahkan. Berarti mungkin di Kelantan telah ada gambaran domestik yang saudara mesti faham. Bahawa wabak yang saya beritahu pada saudara bahawa Kelantan adalah negeri yang disahkan ada 10 kes sampel super spreader yang dipanggil super spreader Afrika. Saya fikir pada waktu itulah polis membuat tindakan penguatkuasaan yang tegas kerana demografi di Kelantan pada waktu itu di mana kebanyakan kes yang disumbangkan adalah daripada aktiviti sosial dan sikap komuniti yang menyebabkan jumlah angka itu telah menjadi begitu besar. Jadi tak apalah, lepas saja soalan tu ada yang saya nak tanya Syaril. Satu soalan yang macam kita tuangkan tone sekejap sebelum kita pergi kepada soalan yang lebih hangat ni lepas ni. Ril, kau dapat banyak tip, kau generalize je. Tak mungkin kau detail kan. Kau dapat banyak tip, kau boleh generalize je. Kalau lah, ni kalau dah berlaku tak boleh nak kalau lah Ril. Ni sebelum berlaku. Kalau lah pengumuman daripada peringkat Timbalan Ketua Polis Negara dan rombakan-rombakan di jabatan yang penting di Bukit Aman, kita kata so-called diambil alih oleh polis jahat. Berapa besar kecewaan kau? Setelah kau tahu semua maklumat, kau dah tahu orang ini siapa. Dan takrifan polis jahat tu pun susah juga tu. Masalah guna mudah lah macam filem India. India sebut polis jahat je. Dia ada polis yang punya rekod perkhidmatan yang tak bagus. Yang di mata kami wartawan ni, kami hampir macam ada lah juga filenya. Jadi saya dan Syahrir ni menunggu sama ada untuk bersyukur ataupun untuk menangis menanti daripada pelantikan Timbalan Ketua Polis Negara dan pengarah-pengarah yang ada di jabatan yang penting. Tapi tuan-tuan secara individu lah, aku nak tanya kau lah. Sebab kita tengok expression kau dan orang boleh nampak expression kau. Apa yang jadi kalau polis jahat ni semua kemudiannya menduduki jabatan penting? Ini yang kita risau. Kerana kalau kita lihat pendedahan awal Tan Sri Hamid Bado, dia kata ada golongan pegawai-pegawai atasan di peringkat pertengahan sedang mewujudkan kartel di antara mereka supaya nanti apabila jawatan utama di peringkat atasan kosong, mereka ini akan naik dan mereka akan kontrol PDRM. Bila kontrol in the sense of dia orang akan membawa masuk elemen-elemen yang tidak baik. Ini yang kita risau. Tapi saya percaya apabila benda ni terdedah, perkara dah tak sama lagi. Dulu masa itu ramai orang tak tahu dan sebagainya. Ini ramai orang tahu dan dah tentu segala barang exercise pertukaran dan kenaikan pangkat ini sedang dinanti menjadi dalam radar masyarakat. Saya rasa mungkin kartel ini sudah mula hilang taringnya. Tetapi itu sebuah kemungkinan kan, mungkin hilang taring ataupun mungkin bila betul orang-orang tu naik semula, dia taringnya akan kembali tajam. Orang-orang tu Syahrir tak mau guna perkataan polis jahat. Sekiranya polis jahat itu naik, kemungkinan taring jenayah lebih tajam dalam sebab PDRM tidak ketandusan pegawai dan anggota yang baik. Itu yang saya katakan. Boleh saya katakan. Kalaulah PDRM kita ni rosak, hancur dah, Malaysia dah lama dah. Ya, betul. Tetapi saya harus tekankan di sini, kita tidak ketandusan. Saya sebagai wartawan, kita bercampur dengan mereka, kita lihat bagaimana kerja mereka. Kita pun dapat rasa bahawa pegawai dan anggota yang sincere, ikhlas dan jujur tu ramai benar. Kan? Tetapi kita risau kerana
dalam ramai-ramai itu masih ada orang-orang yang mengambil kesempatan ini. Yang ini yang kita risau. Sekiranya orang yang baik itu diketepikan, orang yang tak baik itu yang naik. Itu yang kita risau. 32 juta rakyat Malaysia bergantung kepada Polis Diraja Malaysia untuk menguatkan undang-undang. Bukan saja Polis Diraja Malaysia, pasukan uniform lain seperti Custom, Immigration. Ini semua badan-badan penguat kuasa di mana rakyat meletakkan sepenuhnya kepercayaan kepada mereka. Bila kita dengar SPRM pun ada yang kena tangkap kerana ambil rasuah, maknanya kita tahulah bahawa tidak ada betul-betul satu badan penguat kuasa di Malaysia ini yang bebas daripada benda-benda ini. Sedangkan SPRM sendiri pun ada pegawai je yang ditangkap kerana rasuah. Sebab itu kita percaya bahawa akhirnya kebaikan akan mengatasi kejahatan itu. InsyaAllah. Takat mana sangat geng-geng kartel ni nak menguasai PDRM ni. Kita ada 130,000 pegawai dan anggota tau. Hanya kerana mereka 2-3 orang, jangan harap mereka boleh merealisasikan niat jahat mereka. Kita hanya dengar nama Datuk Ayub, kita hanya dengar nama Tuan Izani. Di luar sana kita ada ramai lagi ni. Pegawai lagi orang yang akan bermati-matian menegakkan keadilan undang-undang. Banyak sekarang ini orang kata apa, ketua-ketua polis daerah muda-muda yang mempunyai iltizam, yang mempunyai pendidikan yang tinggi, yang mempunyai inspirasi yang ni. Cuma mungkin mereka tak ada dalam radar kewartawanan situ saja. Itu tidak popular. Tidak popular itu kurang saja. Diberi publicity. Tetapi itu tidak bermakna mereka tidak ada. Kan? So, saya percaya bahawa akhirnya orang-orang sini akan tertolak dan terpinggir dengan sendirinya. Sebab itu adalah penting orang yang berada di atas itu. Seperti Menteri Dalam Negeri, seperti Ketua Polis Negara. Kita perlu orang yang hebat supaya benda-benda ini boleh diketepikan. Sebab tu selagi ada unsur-unsur yang tidak baik di peringkat atasan ini, kita risau ia akan mempengaruhi pegawai dan anggota yang di bawah. Apa yang saya cuba katakan di sini adalah PDRM tidak ketandusan pegawai dan anggota yang baik dan hebat, tetapi pada masa yang sama kita risau playmaker ni. Pencatur utama. Pencatur ini akan terus membuat pencaturan-pencaturan mereka dan akhirnya orang yang baik pun akan kecewa dengan keadaan dan berhenti atau pergi macam tu saja. Meninggalkan pasukan polis setelah merasakan mereka menjadi sebahagian daripada kekotoran. Sebahagian daripada. Itu Syaril bagi tip pada kita dan saya nak berhenti tengah steam ni sebab selalu nak panggil Syaril datang. Jadi 1,500 orang sustain selama sejam. Saya tamatkan di sini sesi ni untuk pertama kali. Kita jadikan sejam je supaya saudara dapat lagi Syaril datang untuk sesi yang seterusnya. Terima kasih pada 1,500 orang yang kekal selama 45 minit bersama Syaril. Syaril, kata-kata akhir. Raya tak lagi sebab kau akan datang lagi sebelum raya. Jangan ucap sama raya dulu sebab Syaril akan ada lagi di sini dalam tempoh terdekat ni. Kata-kata untuk minggu ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kena ingat bahawa apa yang kita tahu bukan semua yang perlu kita dedahkan. Kerana kita akhirnya tertakluk pada undang-undang negara. Cukup saya katakan di sini bahawa sebagai wartawan juga adalah rakyat, adalah masyarakat. Seperti mana tuan-tuan dan puan-puan mahu melihat PDRM berada di tahap yang terbaik, begitu juga saya, begitu juga Tuan Haji. Kita sama saja. Dalam hal ini saya berharap di pihak kerajaan, khususnya Perdana Menteri, kena mengambil iktibar apa yang dah berlaku, pendedahan yang dibuat oleh Tan Sri Hamid. Tak kisahlah dia naik daripada blessing Tun Mahathir ke apa, Waimah apa pun, tapi kita kena lihat dalam fakta itu, pendedahan itu. Selama mana kita nak terus biarkan benda ni berlaku. Pada masa yang sama, saya berharap Menteri Dalam Negeri kita tampil, perjelaskan ataupun kalau apa yang diperkatakan itu, adakah benda tu benar, ataupun kalau benda tu tak benar, apa sebenarnya yang berlaku. Dan juga akhir sekali kita berharap pada mereka yang mengisi saf kepimpinan PDRM seperti mana Datuk Seri Akil Sani, dia kena walk the talk. Kalau dia rasa dia sama juga inspirasinya dengan Tan Sri Hamid Bador untuk membuang segala elemen negatif dalam PDRM sebagainya, dia kena buktikan dengan tindakan-tindakan dan dia kena buktikan dengan
percaturan dia dalam pasukan sendiri. Siapa yang dia nak letak di sini, siapa nak letak di sini dan sebagainya. Dan akhir sekali pada pegawai dan anggota PDRM, saya berharap bahawa tuan-tuan dan perempuan tak perlu kecewa ataupun terlalu gusar dengan permainan yang berlaku. Tuan-tuan dan perempuan teruskan kerja cemerlang tuan-tuan dan perempuan, dan insya-Allah berkat doa semua PDRM akan terus berkibar megah di angkasa raya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Kita akan jumpa 10.30 nanti untuk sesi jualan, dan Syahrir akan datang lagi. InsyaAllah kita kalau tak ada keberatan, kita akan dapat tamu istimewa daripada PDRM untuk mendudukkan kursi sebelah ni. Sama ada Syahrir atau saya yang akan interview, kita decide kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.